Assalamualaikum dan hai semua murid-murid. Jadi kita jumpa lagi hari ini dalam sesi pengajaran seterusnya. Jadi hari ini dalam subjek pendidikan Islam tahun 4 Ustazah akan ajar tentang bidang Al-Quran iaitu berfokuskan kepada tajwid yang bertajuk Qalqalah. Jadi jom bersama Ustazah kita lihat apa yang kita akan belajar. Baiklah, sebagaimana tajuk kita iaitu tajwid, kita akan belajar tentang qalqalah. Alright. Objektif pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini insya-Allah ialah yang pertama, Ustazah nak semua anak-anak murid dapat mengenal pasti kalimah dan juga potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul. Ustazah nak kamu semua dapat kenal pasti ayat mana yang ada bacaan qalqalah ataupun hukum tajwid qalqalah. Yang kedua, Ustazah nak murid-murid dapat menyebut dan juga membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul. Okey, jadi senang je ni. Jom Ustazah ajar seterusnya. Baik, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, jadi jomlah kita baca doa dulu macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kita akan mulakan pembelajaran. Okey, dengan menonton Lampu berisyarat ada 3 warna, merah, kuning, hijau, itulah warnanya. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau bergerak, itulah gunanya. Hijau bergerak, itulah gunanya. Baiklah murid-murid. Okey, jadi semua nampak kan video tadi tentang apa? Betul, tentang lampu isyarat. Lampu isyarat ada 3 warna iaitu warna merah untuk berhenti, kuning bersedia untuk berhenti dan hijau untuk jalan. Jadi sebenarnya apakah kaitan lampu isyarat ni dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni? Jom kita lihat seterusnya. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, murid-murid perlu tahu apakah itu qalqalah. Qalqalah adalah lantunan ataupun detakan. Macam mana tu? Okey. Sebelum tu kita lihat dulu apakah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. 5 sahaja. Cara nak ingat dengan mudah, ingat baju dah kotor. Baju dah kotor. Okey, baju dah kotor ataupun ba, huruf ba. Jim, ju untuk jim. Dal ataupun dah, qa ataupun qaf, tar ataupun ta. Jadi bila adik-adik ingat baju dah kotor, secara tak langsung akan ingat ba, jim, dal, qaf, ta ataupun baju dah kotor. Macam itulah. Jadi mudah je kan nak ingat huruf qalqalah ni. Ingat ada berapa? Ada 5. Okey. Jadi pembahagian qalqalah terbahagi kepada 2. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Okey, qalqalah kubra ni apa? Qalqalah kubra tu adalah qalqalah ataupun kita tahu perkataan kubra, kabir, besar maksudnya. Sughra, saghir adalah kecil. Okey, jadi kita lihat dulu pada kubra, besar. Kubra ni qalqalah kubra adalah qalqalah yang di mana lantunan dan juga detakan. Ini kan maksud qalqalah tadi, lantunan dan detakan yang kuat. Okey, kubra, kabir, besar, jadi dia kuat. Yang berlaku ketika memberhentikan kalimah. Ingat dia berhenti yang mengandungi huruf qalqalah di akhir kalimah. Ingat, kalau qalqalah kubra, dia kuat dan dia berada di hujung sekali, di akhir kalimah. Manakala qalqalah sughra ataupun qalqalah yang kecil ataupun perlahan, dia adalah lantunan dan juga detakan perlahan yang berlaku ketika huruf qalqalah. Apa huruf qalqalah tadi? Baju dah kotor. Okey. Ba, jim, dal, qaf, ta.
huruf qalqalah tadi bertanda sukun di tengah kalimah. Maksudnya ni di tengah-tengah kalimah lah, dia bukan di hujung. Kalau macam kubra tadi dia di akhir kalimah kan. Okay, nanti kita tengok contoh. Yang dibaca ketika wasal. Okay, wasal ni maksudnya apa? Wasal ni adalah sambung. Ketika sambung, ni bukan berhenti, bukan wakaf. Kalau wakaf, dia akan jadi qalqalah kubra. Kalau sambung, dia akan jadi qalqalah sughra. Okey, senang je, betul tak? Inilah tadi lampu isyarat. Okey, lampu isyarat tadi merah, tandanya berhenti, betul tak? Bila berhenti, kita tahu qalqalah kubra ni dia berada di hujung ayat. Maksudnya dia dah berhenti, dah wakaf. Itu adalah qalqalah kubra. Ingat lampu isyarat merah untuk qalqalah kubra berhenti di hujung ayat dan juga dia berdetak dengan kuat. Okey. Yang kedua, qalqalah sughra ataupun lampu kuning. Lampu kuning ni kita tahu kita bersedia nak berhenti. Bila kita dalam keadaan bersedia nak berhenti kan, kalau kereta dia akan perlahan-lahan nak berhenti macam tu. Jadi itu adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni berdetak perlahan. Lantunan dan detakan dia adalah perlahan. Dan ingat keadaan dia di tengah-tengah. Macam lampu isyarat kuning kan dia di tengah. Okey, ingat juga qalqalah sughra ni di tengah kalimah ketika wasal, iaitu ketika bacaan sambung, bukan ketika wakaf. Okey, manakala hijau ni apa? Okey, hijau ni tak ada apalah. Kalau tak ada apa, maksudnya kita teruskan bacaan macam biasa. Okey. So, inilah dia kaitan lampu isyarat yang kita lihat tadi dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu qalqalah kubra sughra. Okey, baiklah. Seterusnya, cuba mula-mula lihat lampu isyarat qalqalah ni. Lampu isyarat ni warna apa? Okey, nampak ke yang Ustazah tunjuk ni? Okey, ni. Jelas sikit. Lampu isyarat ni warna merah. Merah tandanya apa? Berhenti. Bila berhenti, dia adalah kuat ataupun adalah qalqalah kubra. Jadi, cara bacaannya adalah al-falaq. Dia kena bunyi kat hujung tu. Yang kedua, kita tengok lampu isyarat yang kedua, lampu isyarat berwarna kuning. Bila warna kuning, maksudnya dia di tengah-tengah dan perlahan di tengah kalimah. Bila diletakkan dalam lantunannya perlahan, cara bacaannya kita tak tekan, kita tak kuat. Jadi cara bacaannya adalah matla'i. Dia seolah-olah sambung je terus. Okey, ikut Ustazah. Matla'i. Okey, bagus. Seterusnya, kita lihat pula kalimah yang ketiga. Okey, lihat lampu isyarat. Lampu isyarat berwarna merah. Alright, pandai. Warna merah adalah qalqalah kubra. Okey, maksudnya kuat. Okey, dan juga berhenti. Maksudnya dia di hujung ayat, di hujung kalimah. Di hujung kalimah. Bukan di hujung ayat, di hujung kalimah. Okey, cara bacanya watab. Okey, ikut Ustazah. Watab. Alright. Seterusnya, lampu isyarat warna kuning. Warna kuning. Ingat lagi tak? Qalqalah sughra. Cara bacaannya adalah wa ma adraka. Okey. Ulang. Ikut Ustazah. Wa ma adraka. Adraka. Huruf apa kat sini? Huruf dal. Huruf dal. Ingat tak? Baju dah kotor. Okey. Seterusnya adalah lampu merah. Tapi kenapa tak di hujung ayat pun? Ini dia ada keistimewaannya tersendiri. Tapi dia adalah qalqalah kubra. Cara bacaannya al-fajr. Macam tu, okey? Kita lihat pula seterusnya. Okey, jadi Ustazah nak murid-murid dapat kenal pasti apakah huruf qalqalah ataupun jenis qalqalah, bacaan qalqalah yang ada pada kalimah tersebut. Kalimah di sini. Okey. So, jom kita lihat. Untuk huruf qalqalah ba, untuk qalqalah kubra yang kuat ataupun yang
di hujung kalimah. Okey. Jadi boleh lihat ini adalah qalqalah kubra, dan cara bacaannya mestilah kuat, ditakkan dalam lantunan yang kuat. Okey, ikut ustazah ya. Faraghata fansab. Okey, ikut ustazah. Faraghata fansab. Okey, ini adalah qalqalah kubra. Okey, pandai. Untuk qalqalah sughra pula adalah hablana. Hablana. Okey. Seterusnya kita lihat huruf jim pula, ataupun baju, huruf ja, jim. Untuk qalqalah kubra di hujung kalimah, bacaan dan lantunan dan detakkannya kuat. Macam mana cara bacanya? Okey, cara bacanya adalah zatil buruj. Zatil buruj. Okey, itu adalah qalqalah kubra untuk huruf jim. Qalqalah sughra untuk huruf jim pula. Okey, qalqalah sughra ini adalah qalqalah yang detakkan dan lantunannya perlahan dan dia berada di tengah-tengah kalimah. Cara bacaannya rabbikar ruj'a. Rabbikar ruj'a. Okey, bijak. Kita lihat pula contoh kalimah qalqalah huruf yang lain pula. Okey, ini adalah huruf dal. Huruf dal di sini di mana? Ya, di hujung ni. Bila di hujung dia adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra, okey. Cara bacaannya walam yulad. Okey, ikut ya ustazah. Walam yulad. Alright. Seterusnya, mana lagi huruf dal? Ni. Nampak tak? Di kalimah ni. Huruf dal ni berada di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah kalimah. Bila di tengah-tengah dia adalah qalqalah sughra. Bijak. Qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra ni cara bacaannya macam mana? Lantunan dan detakkan yang kuat ke perlahan? Ya, yang perlahan. Jadi, cara bacaannya adalah qad aflaha. Okey, ikut ustazah. Qad aflaha. Alright. Seterusnya, kita lihat pada huruf qalqalah qaf ataupun bajuda qaf to. Okey, ini adalah huruf qaf. Huruf qaf yang berada di hujung adalah qalqalah kubra. Cara bacaannya ialah allazi khalaqa. Okey, ikut ustazah. Allazi khalaqa. Okey, pandai. Pandai semua murid-murid ustazah ni. Baiklah. Yang kedua pula adalah qalqalah ni. Di mana huruf qalqalah? Ya, ini. Merah ya. Qaf. Dia berada di tengah ataupun hujung. Di tengah. Jadi di tengah adalah disebut sebagai qalqalah sughra. Cara bacaannya adalah huwa yaqbalu. Okey, dia macam sambung je. Wasal. Huwa yaqbalu. Baiklah. Dan yang terakhir, huruf qalqalah yang terakhir, huruf ta. Huruf ta. Okey, dalam formula tadi dia adalah sebagai baju dah koto. To ataupun ta. Tu dalam formula tadi. Di manakah huruf qalqalah ta dalam ayat, dalam kalimah ni? Ya, yang warna merah di hujung. Bila di hujung, dia adalah qalqalah kubra. Cara bacaannya adalah ya'maluna muhit. Ke ustazah. Ya'maluna muhit. Okey, itu adalah qalqalah kubra. Pastikan cara bacaannya adalah jelas dan nyata. Yang kedua, mana huruf qalqalah? Ya, betul. Yang berwarna merah ni, dia berada di tengah-tengah kalimah. Dan cara bacaannya adalah
Innal insana layatgha. Okey. Ke Ustazah. Innal insana layatgha. Disambung je. Bila di tengah dia adalah qalqalah sughra. Pandai. Baik, tadi kita lihat contoh dalam potongan kalimah. Sekarang kita lihat pula potongan ayat yang mengandungi huruf qalqalah. Dan kalau tadi Ustazah ada warnakan huruf qalqalah tu. Kali ni tak ada warna. Jadi murid-murid kena kenal pasti betul-betul dan fikir yang mana satu adalah qalqalah, huruf qalqalahnya dan apakah jenis qalqalahnya, sama ada kubra ataupun sughra. Kita lihat pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, jadi mana huruf qalqalah ba di sini? Ya, di hujung. Di hujung dia adalah sebagai qalqalah kubra. Bacaannya mestilah diletakkan dalam tunan yang kuat. Okey, ikut Ustazah. Kali kedua kita akan baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey. Baiklah. Seterusnya adalah qalqalah. Qalqalah apa? Sughra, di mana huruf qalqalahnya iaitu ba berada di tengah kalimah. Dia bukan di hujung, di tengah kalimah. Cara bacaannya boleh ikut Ustazah. Wal 'adiyati dhabha. Okey, ikut Ustazah lagi sekali. Wal 'adiyati dhabha. Okey, cara bacaannya wasal, iaitu sambung. Huruf qalqalah seterusnya adalah jim ataupun ja ataupun ju, iaitu baju dah kotor tadi ya. Untuk ayat potongan ayat yang pertama, manakah huruf qalqalah? Ya, betul, di hujung. Huruf jim yang di hujung. Jadi cara bacanya adalah was-sama'i dzatil buruj. Ikut Ustazah kali kedua. Was-sama'i dzatil buruj. Ini merupakan qalqalah kubra. Seterusnya adalah huruf qalqalahnya berada di tengah. Huruf apa? Huruf jim. Cara bacaannya ikut Ustazah. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Okey, dia macam sambung je. Ini adalah qalqalah sughra. Contoh seterusnya adalah huruf dal. Qalqalah kubranya ialah huruf dal di yang mana satu? Sebab kita ada dua. Yang pertama ataupun yang kedua. Yang mana? Jangan confuse, ingat balik qalqalah kubra, warna merah, lampu merah, kita berhenti. Bila kita berhenti, dia di hujung ayat. Di hujung. Jadi yang ni lah dia, huruf dal yang ni, bukan yang ni. Bukan. Dia adalah yang ni. Jadinya, cara bacaannya macam mana? Okay, saya dah highlight lah. Okay, dal yang tu. Cara bacaannya, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, itu adalah cara bacaan untuk qalqalah kubra yang berada di hujung ayat, hujung kalimah. Baiklah, yang kedua. Okey, yang kedua ni pun ada dua dalnya. Yang mana satu? Qalqalah kubra ni saya cakap tadi di warna kuning, lampu kuning. Lampu isyarat kuning kita perlu perlahan. Dan kita bukan berhenti lagi, baru perlahan. Jadi mestilah dia berada di tengah-tengah. Ingat kedudukan lampu kuning pada lampu isyarat pun berada di kedudukan yang tengah-tengah. Jadi kalau qalqalah sughra ni, dia berada di tengah kalimah. Yang mana?
yang ini. Okey, lam yang tu. Dal yang ini. Baiklah, cara bacaannya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang hujung yang kita akan tekankan. Yang tengah ni kita baca perlahan saja detakkan atau lantunannya. Seterusnya. Baik, huruf seterusnya adalah huruf Qaf. Huruf Qaf kat sini yang mana? Ada dua. 1, 2. Yang mana satu? Okey, yang hujung. Sebab huruf qalqalah, alamak tak nampak. Huruf qalqalah kubra mestilah di hujung kalimah. Okey. Jadi inilah hurufnya. Cara bacaannya adalah khalaqal insana min 'alaq. Okey. Khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah contoh cara bacaan untuk qalqalah kubra. Seterusnya pula qalqalah sughra. Qalqalah sughra untuk huruf qalqalah qaf. Yang mana satu? Ada dua ni. Dahlah ada dua. Dua-dua pun di tengah-tengah juga. Yang mana? Yang ini, betul. Sebab dia mestilah berbaris sukun ataupun berbaris mati. Nampak tu atas tu. Okey. Jadi cara bacaannya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu adalah contoh bacaan untuk huruf qalqalah qaf, iaitu qalqalah sughra. Okey, jadi yang terakhir ni adalah huruf ta. Ustazah rasa kalau ustazah tak baca pun kamu semua dah tahu dah yang mana, betul tak? Sebab kita dah tengok banyak sangat contoh tadi. Okey, kena pasti dulu mana huruf qalqalah. Okey, yang pertama adalah huruf ta. Betul. Yang kedua, huruf ta juga. Ta yang mana? Ya, ini. Kenal pasti dulu. Bila kita dah kenal pasti, kita tengok pula kedudukan dia. Kedudukan dia di hujung, ini di tengah. Di hujung, di tengah. Bila di hujung, dia adalah lampu isyarat merah. Lampu isyarat merah maksudnya qalqalah kubra. Letakkan dalam lantunan yang kuat. Jadi cara bacaannya boleh ikut ustazah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Okey, kedua ikut ustazah lagi. Wallahu bima ya'maluna muhit. Kita ada contoh bacaan qalqalah kubra. Yang kedua. Okey, qalqalah sughra. Mestilah ditakkan dalam lantunan yang perlahan. Cara bacaannya adalah au it'am fi yaumin dzi masghabah. Okey, macam mana fokuskan kepada huruf qalqalah ni. Au it'am fi yaumin dzi masghabah. Macam mana saya baca tadi, dia adalah sambung. Kita ada bunyi qalqalah tu, cumanya dia perlahan, tak sekuat qalqalah kubra. Sebab dia adalah qalqalah sughra, saghir, kecil. Okey, au it'amun. Au it'amun. Dia masih dengar tapi dalam keadaan perlahan. Baiklah, bijak semua murid ustazah. Jadi, tugas kamu ustazah nak lihat, buka Al-Quran, cari surah At-Tariq dalam Al-Quran. Ustazah nak kamu keluarkan contoh. Contoh apa? Contoh qalqalah kubra, iaitu qalqalah yang letakkan lantunan yang kuat tadi tu, dan juga qalqalah sughra yang terdapat di dalam surah At-Tariq. Okey. Dan buat latihan ni dalam buku latihan pendidikan Islam
yang ada. Okey. Contoh pertama Ustazah bagi contoh. Wassama'i wattariq. Okey. Mana? Huruf qalqalah yang ada. Huruf qaf ni. Okey, warna merah sebab dia adalah qalqalah kubra. Jadi kamu nanti gariskan salin ayat ni, gariskan di bawah tu. Gariskan sebab Ustazah nak kamu tunjukkan yang mana satu huruf qalqalahnya. Dan tulis qalqalah kubra ke sughra. Okey. Contoh yang kedua lagi. Ustazah bagi lagi satu lagi contoh lah. Yang kedua, huruf qalqalahnya adalah mana ayat yang kedua? Huruf dal. Okey, yang mana? Yang ni. Okey, tulis tu. Kamu salin kalimah ni dan gariskan. Jangan lupa gariskan huruf dal ni. Baru kita tahu. Jadi bila gariskan, labelkan pula. Tulis qalqalah kubra ke qalqalah sughra. Okey. Untuk surah At-Tariq sahaja. Nanti buka Al-Quran. Cari surah At-Tariq. Cari sebanyak mungkin qalqalah. Kenal pasti sebanyak mungkin qalqalah kubra dan sughra yang ada dalam ayat ni. Tak banyak pun. Tak banyak ke banyak? Jadi tolong cari dan nanti hantar pada Ustazah untuk Ustazah simak. So rumusannya semoga Ustazah harap semua murid-murid dapat faham sebab mudah je untuk kita tahu macam mana cara bacaan qalqalah ni asalkan adik-adik semua hafal huruf-huruf qalqalah ni. Ada berapa tadi? Ada 5, iaitu baju dah kotor. Baju kita dah kotor. Ingat je baju dah kotor. So hurufnya adalah ba, jim, dal, qaf, ta. Okay, Ustazah harap kamu semua dapat faham. Kalau ada yang tak faham, boleh PM Ustazah tanya. Okay? Dan jangan lupa juga buat latihan yang dah disediakan dalam modul. Okay, dan dalam modul yang bertarikh hari ini. Okay? Hari ini iaitu 3 hari bulan 8. Lepas tu, snap dan hantarkan juga kepada Ustazah untuk Ustazah semak. Baiklah, itu sahaja Ustazah rasa untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua atas keprihatinan dan usaha anda untuk memahami subjek kita pada hari ini. Dan juga Ustazah sebagai latihan pengukuhan, Ustazah ada letak game. Game dekat quizzes. Adik-adik boleh tekan link dekat WhatsApp. Nanti Ustazah akan bagi link tu. Akan direct kepada quizzes ni. Boleh jawab. Dan tolong jawab segera. Sebab apa? Dia ada tarikh luput. Ustazah risau nanti tiba-tiba dah tak boleh jawab. Macam mana? So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pembelajaran kita pada hari Jumaat. InsyaAllah kita akan buat di GM. Jadi jangan GM tu Google Meet. Tolong update Google Meet masing-masing ya. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita akan cuba buat dekat Google Meet. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum semua. Semoga dipermudahkan segala urusan.